Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi ila yaumiddin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Syukur dan puji kita kepada Allah Ta'ala kerana kurniaan Allah Ta'ala kepada kita, walaupun dalam keadaan hujan sekalipun, tapi kita sanggup untuk gurbekan diri kita untuk mari hadirkan majlis pada malam ni. Tok Imam, Tok Khatib, Tok Bilal dan juga ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya kepada sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, agak satu nikmat yang paling besar bagi kita sebagai orang Muslim, yang mana Allah Ta'ala pilih bukan semua boleh mari duduk dalam majlis semacam ni. Dan juga majlis pada malam ni disaksikan oleh para malaikat, kerana kita nak keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala khususnya. Sebab itu manusia ramai yang silap faham kata hidup dunia ni orang kaya orang lebih, hidup dunia ni orang duit banyak lebih, hidup dunia ni orang nikmat sihat lebih. Tapi dia tak khabar kata Allah Ta'ala kurniakan kepada mana-mana orang seorang ni, Allah Ta'ala dia faham agama ni adalah senikmat-nikmat. Habis tu Nabi SAW dalam satu hadis Nabi kata, may yuridillahu bihi khairan, mana-mana orang Allah Ta'ala nak beri kebaikan, bukan Allah Ta'ala tambah rezeki banyak kat dia. Bukan makna kata Allah Ta'ala dia umur panjang, tetapi orang yang Allah Ta'ala kurniakan kebaikan sebaik-baik adalah yufaqihu fiddin, dia boleh faham agama Allah Ta'ala, dia boleh semaya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia boleh buat mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ni kita nak mari dengar daripada syekh kita untuk nak kupaskan berkenaan dengan tajuk yang kita nak kecek pada malam ni, iaitu kepentingan hadis di akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala atakkan tauladan hidup kita, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia sebagai hero bagi kita, dan juga perjalanan hidup semenjak daripada Mekah pergi kepada Madinah, Nabi duk tunjuk ajar. Itu adalah kesempurnaan agama Allah Ta'ala. Hadis yang mana kita dengar daripada Nabi, kadang-kadang Nabi dia tak rayak sendiri, Nabi buat. Nabi melalui buat. Seperti mana kalau kita tengok hadis maya, Nabi kata sallu kama raaitumuni usolli. Kamu tengok seperti mana? Seperti mana kamu tengok aku semaya. Kadang-kadang sahabat tu mari atibai hak Nabi semaya, aku tengok raaitu, aku tengok semaya Nabi buat lagu ni, aku tengok Nabi buat lagu ni. Sebab itu di akhir zaman ni dia penuh dengan cabaran. Banyak kala di antaranya cabaran, khususnya dalam hak agama pun banyak cabaran. Ada orang yang nak ngena agama, ambil hadis palsu hari, tunjuk kepada masyarakat, royak kepada masyarakat ni adalah hadis Nabi. Sebab itu kita sebagai orang yang ikut Nabi ni, kita perlu ambil tahu. Dan juga permulaan, insya-Allah saya pun tak sikit banyak sebagai orang yang menekan malam ni, nak mari kucar je. Nak mari kalau tek agak muju-muju kucar tek nak wi syekh kita muju kupahkan apa yang mana dia nak rayak kepada kita. Dan insya-Allah taala permula sekali ni kita nak dengar kepentingan hadis dalam hayat hidup manusia. Dan kita tahu kata hadis penting. Kita kena ngapa kau, kita kena buat lagu mana, sikap kita sebagai muslim seorang ni dengan hadis tu lagu mana. Insya-Allah permulaan sebagai kali yang apa dia panggil pusingnya yang pertama ni, kita akan dengar syekh kita akan rayak kepentingan hadis yang mana. Kita masuk daurah dah, dan masuk daurah ada orang yang masuk, ada tak masuk pun tidak ada masalah. Pentingnya malam ni kita boleh bersama dan di dalam ruangan insya-Allah taala. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم احفظنا أجمعين من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini, banyaklah kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, yang Allah Ta'ala berikan kita beripung di dalam sebuah masjid untuk kita sama-sama tafaqquh fid din, iaitu untuk kita sama-sama memahami, hendak memahami cara kita nak faham cara kita beragama. Tak lupa lagi terima kasihlah kepada Ustaz Mak kita, yang mana dia tu adalah generasi adik pada saya, tetapi kebolehan yang Allah Ta'ala bukakan kepada dia tu ada banyak bagi kita sebagai umat Islam, terutama tempat kita ni. Dan di lain-lain lagi lah, itu adalah satu anugerah daripada Tuhan kepada kita orang muda ni nak buat kerja agama, payah sama kita. Dan tak lupa lagi terima kasih pada imam kita, ahli jawatan masjid di sini. Kali pertama sekali lah yang kita boleh berhubung silatul arham, di atas kita nak menututi ilmu pengetahuan, karena Islam kita ni nak satu-satu di atas landasan Alkitab was Sunnah. Malam ni kita nak kecek sedikit lah daripada perkara yang penting jugalah pada zaman yang kita duduk ni, sebagaimana tajuk yang dikemukakan oleh ustaz kita, iaitu bagaimana kepentingan gapo ke hadis Nabi ni pada akhir zaman. Karena masa kita duduk ni masa yang dekat dengan hari yang Allah Ta'ala nak panggilkan kita semua ni kembali kepadanya. Akan tetapi kita duduk dalam keadaan lalai. Lalai itu hak kita, tapi Tuhan apabila sampai masa dia panggil semata. Dengan sebab itu kita nak tengok sedikit kepentingan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Izzah yang menurunkan akan Al-Quranul Karim daripadanya. Allah Ta'ala kata, wa innahu latanzilu Rabbil Alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu daripada turunan, turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbil Alamin. Yang waktu turun itu nazala bihi ruhul amin. Waktu turun mai kepada kita iaitu Jibril alaihi salam yang bersifat dengan amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin, di atas hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi Muhammad itu menjadikan ambilnya isi kandungan Al-Quranul Karim menjadikan satu pengingatan bagi manusia bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata, yang terang, tidak ada kesamaran. Itu kerja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dalam ayat yang lain Tuhan kata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra. Dan sesungguhnya kami Allah Ta'ala menurunkan akan az-zikra, yakni akan Al-Quranul Karim, litubayyina linnas,
supaya engkau ya Rasulullah menerangkan kepada manusia dengan perkataan kamu, dengan perkataan engkau ya Rasulullah, dengan perbuatan engkau, dengan akuan engkau. Itu makna litubayyina linnas. Supaya apa? Litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Apa yang diturunkan kepada dia, iaitu apa yang diturunkan kepada manusia, yakni Al-Quran. Wala'allahum yahdharun, supaya mereka itu boleh ambil pengajaran daripadanya. Litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun, supaya mereka itu boleh mikir. Kalau gitu, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kepentingan sebab Al-Quran adalah kitabun nur, kitab al-huda, kitab petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Allah Ta'ala waktu turunnya Quran dalam bulan Ramadan supaya nak menghidayahkan kepada manusia. Kemudian dalam ayat yang lain, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapakah Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Al-Quran dengan huda, dengan an-nur, dengan cahaya, dengan petunjuk, tetapi kita lagi berhajat kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya pakat sebulak suara di kalangan warasatul anbiya kata, Al-Quran banyaknya kalam fihi ijmal. Quran adalah kalam yang kecek dengan cara luas-luas. Seumpama kita kata Allah Ta'ala suruh kita semaya, ini kita pakat tahu belaka, aqimus salah, suruh kita semaya. Bagaimanakah kita nak semaya? Di situlah kita berhajat kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Tuhan suruh kita buat haji dalam Al-Quran, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Ta'ala memfardukan kita sebagai manusia yang beriman tadi itu buatkan haji bagi mereka yang ada kuasa, ada jalan untuk nak mengerjakan ibadah haji. Tapi bagaimanakah kita nak buat tingkah laku perlaksanaan kita terhadap ayat Al-Quran tadi? Di situlah pastinya kita kena tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dijamin, so kita tanya kenapa? Kerana Allah Ta'ala menjaminkan. Di mana? Dalam Al-Quran. Tuhan kata, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan sesungguhnya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah. Uswah bermakna qudwah, pertunjuk yang baik, pertunjuk yang bagus. Liman kana yarjullah, bagi mereka yang beriman kepada Allah dan harap kepada rahmat Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian, iaitu hari kiamat. Kalau gitu 2, 3, 4 ayat yang kita dengar tadi itu menzahirkan bagi kita kata kita sebagai umat Islam tak boleh sama sekali nak tinggal tangga dengan sunnah Nabi kita sebagai sunnah Sayyidil Anam, sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tetapi pada akhir zaman yang kita duduk ini, tiap-tiap hari selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita, ilmu pengetahuan kau jadi dhaif, ilmu pengetahuan kau jadi mundur. Jadi seolah kata kita tak kuasa nak beza di antara mana ke hadis, mana ke bukan hadis. Di situlah bangkitnya ulama is-sahwah, ulama yang nak membawakan manusia supaya dia itu boleh buat beza di antara hadis dengan bukan hadis. Dia meletakkan syarat-syarat. Ulama telah letak zaman Imam Syafi'i lagi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebagai riwayat yang nyata daripadanya, dia tulis kitab risalah 2 kali. Tulis di Baghdad sekali sebagai permintaan daripada Abdurrahman ibn Mahdi. Kemudian apabila dia mari kepada di Mesir, dia tulis pula sekali. Maka riwayat yang kedua tu hak siapa di tangan kita ni yang ditahqiqkan oleh Syekh Ahmad Syakir, dia adalah riwayat yang tulis di Mesir. Yang tulis itu kata setengah Buaiti, kata setengah Rabi' Ibn Sulaiman dan lain-lain lagi.
Al-Imam meletakkan cara-cara yang kita nak pilihnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman dulu lagi, zaman Qurun yang kedua. Karena Al-Imam Muhammad ibni Idris ni beranak pada tahun 150, meninggal pada awal Qurun ketiga tahun 204 Hijriah. Sebagaimana telah maklum di sisi ustaz-ustaz kita dan ikhwah-ikhwah kita telah mengetahui perkara tersebut. Dia meletakkan syarat di dalam kitab itu tu dengan cara kesimpulan caranya kita nak memilihkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak mula-mula sekali. Kerana kita sebagai orang Islam, bagaimanakah kita itu nak boleh terlepas diri kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak boleh tak terlepas. Karena ibadat kita yang Tuhan tutup supaya kita itu membuatkan amal ibadat, ia kena ada dua perkara, barulah ibadat itu jadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala jadikan kita sebagai manusia tak ada tujuan lain. Tujuan hanya satu sahaja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Taala jadikan jin dan manusia malaikat supaya kita itu sebagai makhluk yang dinamakan jin dan manusia mengabdikan Allah Ta'ala, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanakah kita sebagai umat Islam hendak mengabdikan diri kita kepada Allah Ta'ala? Pasti kena ada dua perkara. Ini maklum di sisi umat Islam. Kita terkadang baca Al-Quranul Karim tiap-tiap kali Jumaat, tiap-tiap hari Jumaat, tiap-tiap minggu kita baca akan Al-Quranul Karim, iaitu suratul Kahf. Pada akhir ayat Tuhan kata lagu mana? Di situ ayat yang terakhir sebagai dalil yang besar untuk kita ambil buat pecaman dalil kata kita nak buat amal pasti kena ada dua rukun. Yang pertama kena ada al-ikhlas, kena ada suci hati kita dengan Allah Ta'ala. Yang kedua kena ada mutaba'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena ada ikut turut jinjak langkah akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah amal ibadah. Kalau kita mari faham dulu supaya kita nak turun kepada apa yang kita nak cakap sebentar lagi insya-Allah. Al-ibadah, ibadat ni makna kan? Kalau kita nak faham dengan bahasa tempat kita mudah-mudah. Ibadat tak akan jadi ibadat malaikat kena ada suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kena ada suruhan daripada Tuhan. Dan apabila Tuhan suruh satu perkara, lazim Tuhan itu meredai terhadap perkara tersebut. Maka apabila kita mengamalkan dengan suruhan, perintahan daripada Allah Ta'ala kepada kita, maka itu dinamakan al-ibadah. Maka rupa cara kita nak ibadat, nak Tuhan itu terima daripada kita, pasti kena ada dua perkara. Yang pertama ikhlas dan mutaba'ah. Allah Ta'ala kata lagu mana dalam Quran? Tuhan kata faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa dia hendak nak jumpa dengan Tuhan, hal keadaan Tuhan itu redha terhadap dia, nak buat lagu mana ya Rabb? Tuhan kata falyamal amalan salihah. Sebab gapo Allah Ta'ala gunakan fa'id ta'qib? Kalau dalam bahasa ahli tafsir ya faham benar? Ya tak guna kata thummal ya'mal amalan salihat. Tak, ya tak katalah tu. Falyamal, maka hendaklah seseorang tadi itu yang hendak nak jumpa dengan Tuhan, dalam arti kata dia kena mati pergi jumpa dengan Tuhan, maka hendaklah cepat-cepat dia buat amal. Amal apa? Amal yang salih. Amal yang salih ni iaitu amal yang ada contoh tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada izinan akuan daripada baginda. Kalau tidak, tak dinamakan amalan yang salih. Kemudian kita kena wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan kita menyekutu dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit pun. Di situlah istimba' ulama
kata kena ada ikhlas. Dengan sebab itu ahli tafsir dia kata lagu mana? Dia kata al-ikhlasu qalbul ibadah, fala ibadata bidunil ikhlas. Ibadat ni adalah hati bagi ibadat, maka tidak ada jenis ibadat yang Allah Ta'ala akan terima kalaulah tidak ada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila gitu, kita nampak dah kepentingan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Quran. Kerana dua ni dia tak boleh nak pecah lagi mari. Kita sekarang sebagai umat Islam kena mengaji dengan ada alasan. Yang amba dok cakap ayat Quran, riwayat hadis Nabi, riwayat perkataan ulama, ini sebagai alasan, sebagai bukti, dalil untuk nawi kita tu gantung kepada dalil bukti daripada Allah Taala dan Rasul. Bukan gantung pada amba. Amba tak ada gapo nak beri. Syurga tak ada di tangan amba. Sifat maghfirah tidak ada tangan amba, tapi nawi kita nak tarikkan kepada Allah Taala dan Rasul. Sebab kerja kita da'iyan ilallahi, mengajakkan manusia kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Itu yang kerja kita. Kalau gitu, teori cara kata apabila kita dengar orang baca Quran, orang baca hadis, ini nak tipu masyarakat, kita delete out dari otak kita. Jangan ada. Karena itu adalah manusia, syaitan dalam rupa manusia yang nak sekatkan kita daripada kebenaran daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Sampai situ dah dia bawa kita umat Islam. Tepat tiga wilayah kita, negara Malaysia, Indonesia sendiri, terutamanya Nusantara. Jangan dengar Quran, jangan dengar hadis Nabi, sebab kita tak sapa pangkat la ilaha illallah. Kita nak dengar gapo? Ini perkara semih tasyabahat qulubuhum, semih dengan hati-hati orang yang dulu. Lagu mana? Dia kata la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan dengar ayat Quran kalau nak mengatasi Muhammad, jangan dengar ayat Quran. Kita orang beriman boleh kecek lagu tu. Kata kita tak boleh nak dengar Quran, tak boleh nak dengar hadis, walaupun orang mana sebut Quran sebut hadis, ini penipu bagi ummah. La ilaha illallah. Ini perkara yang berpengaruh di dalam akal-akal fikiran kita sebagai muslimin muslimat, orang-orang Islam tepat kita. Ingat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kita ambil hak ittifaq kerana dia nasirus sunnah. Dia kata dalam kitab Al-Iqlil bagi Imam Hakim An-Naisaburi yang meninggal alama azkur 406 Hijriyah, dia kata lagu mana? Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kata, kalau kita belajar tidak ada bukti, tidak ada dalil daripada Allah Ta'ala dan Rasul, seumpama orang kutik kayu api waktu malam. Apabila kita kutik kayu api waktu malam, orang kita kutik tak sini, lagu mana? Batai kayu dengan ular hitam tu hak tular ya, kalau kita tahu beza tak? Apabila kita jadi gitu, nescaya kita akan mudaratkan diri kita sendiri. Kalau gitu kita kembali kelik pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, hak Tuhan royak dalam Quran tadi itu supaya nakwi kita tadi itu gantung kepada dua perkara. Tuhan suruh kita sebagai alim ulama ni baca Quran, baca hadis kepada umat masyarakat, dan orang masyarakat semua ni kena dengar ulama berceramah. Biar apa tak apalah di kalangan orang pandai kecek agama tu, kena dengar alasan daripada dia. Kalau tidak ada alasan daripadanya, tak boleh kita terima daripadanya. Sebab apa? Sebab Tuhan suruh dia mana? Dalam surat An-Nahl Tuhan kata lagu mana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya olehmu, hei manusia yang tak mengetahui tentang urusan agama, akan orang reti pandai. Ahla dzikri di situ ijma' ahli tafsir kata alim ulama kita. Tanya dengan apa? Tanya dengan tawaduk, tanya dengan molek, tanya dengan beradab. Kita nak tahu ke? Kita tanya. Nabi kata lagu mana? Innama asyifa'u lil'ayyi as-su'al. Penawar bagi kita itu tak tahu, tanya. Itu hadis sahih daripada hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita tanya. Tapi wajib di atas ulama beri gapo kita? Bil bayyinati waz zubur, dengan keterangan dan alasan. Bukan royak gitu, tak ada dah hari ni. Sungguh zaman dulu orang tanya hani wajib, hani sunat,
hak ni haram, hak ni makruh, hak ni haram. Sekadar tu. Zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala sebagai tuai pensyarah bagi Sahih Al-Bukhari, Imam Ibn Hajar salah satu daripada tokoh ulama Abil Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala yang karya kitab Fathul Bari. Dia satu hari ni suruhnya anak murid dia ni bergapa-gapa pun nak royak kepada dia, pasti kena ada alasan. Jangan kalau tak ada alasan dia tak boleh terima. Kita kena tarbiyahkan diri kita, jangan kita terima daripada mana-mana orang pun kalau tidak ada alasan. Dia buat gapo? Zaman dia dulu ni banyak orang dok ngaji fiqh ni telanjang daripada dalil. Tak tahu mari di mana. Masa saya dok belajar dengan tuan guru Haji Jihad Muhammad alaihi rahmatullah rahmatan wasi'ah, dia katalah dia royak pada zaman tu kita dengar dengan 12 telinga dia masa dia dok syarah Bulul Maram, muqaddimah hadis hak dia tu. Itu sangat-sangat ada nilai, ada harga. Orang tepat kita dia terangkatnya apa yang kata pangkat umat Islam kita di sini supaya boleh buat beza di antara hak mana hadis bukan hadis. Dia mengajar kata, dia royak kata zaman Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala tu banyak orang duk mengaji pasal kata tak ada tahu maidan. Tahu-tahu hukum selalu. Sedangkan orang alim ramai zaman tu. Lalu imam dia memikir kata kalaulah kita lepas lagu ni hina secaya membawa pada umat kita jadi khamundu, bahkan tak boleh nak beza di antara hak mana salah hak mana betul. Apabila manusia kita jadi gantung kepada hadis maudhu', hadis palsu, ia akan tubik natijah jadi mundur umat tu. Molek dah muka kata kita tak ada faham mana masalah tu, dia kata maudhu' apa hadis kata berat kan? Hadis maudhu', dia kata maudhu' apa hadis juga. Terkadang beli kitab maudhu'at bagi Imam Ibn Jauzi, silap faham kata maudhu'at, dia kata tajuk dalam masalah kita nak buat kecek tu kecek ni wah naik membah. Sedangkan maudhu'at yang Imam Ibn Jauzi tulis tu bukannya hadis hak pasal kata tak bak kita buat tajuk, hadis palsu dalam itu. Tapi dengan sebab kita tak tahu, tuan guru juga kita kata tak tahu, pana buatlah mana. Lalu imam dia tulis kitab Bulul Maram min Adillatil Ahkam dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata apabila ngaji hukum, ngaji ratik dalil, ngaji hukum, ngaji ratik perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu belum pada Ibnu Hajar, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi dalam mazhab Syafi'i ni, Syafi'i lah yang berbudi bahasa dengan hak lain. Tak kira Rabi' ibn Sulaiman, tak kira Muzani, tak kira Buwaiti, tak kira Yunus ibn Abdul A'la, tak kira demo tu, tak kira demo ni di kalangan anak-anak murid dia. Tapi Al-Baihaqi sore Imam Syafi'i lekat budi dengan dia. Hawak pun kerana dia bawa data semua dalil hak Syafi'i bawa mari tadi dalam hukum fiqh ni, dia bawa data mari semua. Ada dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar. Kitab tu lebih kurang 15 jilid. Waktu baik satu dalil duk situ cara yang lagu tu. Maka cara kita ngaji pasti kita kena boleh buat beza. Hak manakah benar, hak mana tak benar. Hak apa kita kena kecek lagu ni pada zaman yang kita ada ni? Kerana zaman kita ni adalah zaman fitnah yang pendakwah hak pasal itulah nak heratkan kita tubik jauh daripada Allah Taala dan Rasul. Akhir sekali lagu mana jadi? Sebagaimana hadis kata tu. Nak tahu hadis nak ngaji dak. Nak tahu hadis nak tahu syarat nak sah hadis batal hadis dak. Buat lagu mana? Buka tabir setengah tanya Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa situ? Sebab itulah kita sebagai umat Islam, umat petani kita di sini terutamanya dengan cara umumnya Nusantara, ngaji kita pasti kena ada alasan daripada orang sebagai ahli. Maka wajib di atas guru tadi itu kemukakan ilmu sebersih-bersih ilmu kepada umat masyarakat. Balik kita pun nak terima, kena pilih jadi kena juga, supaya kita itu tak terlibat dengan apa? Tak terlibat dengan apa yang mereka itu nak menjadikan kita sebagai mangsa. Itulah sebagai pusingan pertama
Lepas daripada ni kita tengok ustaz mak kita lagu mana pula dia nak jalankan bernamik kita ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi kita dengar dan jelas bahawasanya kepentingan hadis di dalam hidup seorang Muslim. Dan juga kita kacau duduk semaya, kita kacau ibadat nak keredaan daripada Allah Ta'ala. Kalau kacau duduk buat tak kena, dan kalau kita rekoh ataupun kacau duduk mengikut perasaan, mengikut kita tengok, tapi benda tu tidak ada daripada nas daripada Nabi dan juga tidak buat oleh para sahabat. Sebab itu di hari ni kita boleh tahu bahawasanya sangat-sangat penting dalam hidup orang Muslim ni, dia kena mari Quran dengan hadis. Quran dengan hadis tu kadang-kadang seperti mana Syekh kita sebut saat ni, dia mari Quran ni, hadis tu kadang-kadang dia mari tafsirnya Quran. Mai royak rupa cara hak Nabi buat lagu mana. Mai royak kata hak Allah Taala nak lagu mana tu melalui hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu walillahil hamd, dan kita buat seperti mana Syekh ada sebut berkenaan dengan syarat ditimakan amalan oleh Allah Taala. Yang pertama ikhlas kepada Allah Taala. Ikhlas kita, memang kita semaya, kita ikhlas, kita nak kepada keredaan daripada Allah Ta'ala. Dan juga yang kedua, kena itibak daripada sunnah Nabi SAW. Dia itibak sunnah Nabi ni mengikut daripada kita dengar daripada Syekh. Mari-mari ngajar royak kata lagu tu lagu ni, tapi dengan tidak ada tepat sandaran tu dia tak sudah. Sebab itu walillahil hamd, malam ni kita termasuk daripada anak murid Syekh kita yang mana kita boleh mari dengar bagaimana sikap apa dia panggil keadaan di akhir zaman ni yang penuh dengan fitnah-fitnah. Dan kadang-kadang seperti mana Syekh kita sebut, kadang-kadang mari dengan rupa ulama, mari dengan rupa pakai jubah, tapi bila sebut tidak sapa kepada Nabi, sebutnya hadis yang plesu, tidak sandaran dia kepada Nabi SAW. Habis tu walillahil hamd, hari ni kita ada ustaz-ustaz yang ngajar mengikut masjid, kita ada tok-tok guru yang ngajar mengikut sekolah, dan kita boleh dengar sandaran mereka itu daripada hadis Nabi SAW. Buat satu perkara, biarkan kita klik kepada Nabi SAW. Dan sahabat dulu dia terima daripada Nabi, apa lagi kita di akhir zaman ni jawab kata tak boleh terima hadis daripada Nabi SAW, kerana itu berat. Berat agung mana, moga Allah Ta'ala hantarkan Nabi supaya tauladan dan contoh kepada kita. Jelas dan nyata sekali. Walaupun kita tak nampak Nabi dengan rupa cara, kita tengok dah tak nampak lagu tu, tetapi kita boleh dengar daripada hadis Nabi yang Nabi royak, aku buat lagu tu, Nabi ikrar gapo ratik, Nabi nak gapo ratik, hak mana lari. Sebab itu kesempurnaan agama tu di antara salah satu tauladan daripada Nabi SAW. Tak kira mari dengan hukum, mari dengan jenayah, mari dengan muamalah, mari dengan akhlak, semua tu kita tengok kepada Nabi sore cukup bagi dia. Sebab itu apabila sebut daripada hadis Nabi ni, dia bukan sekadar perkataan daripada Nabi saja dak lah. Bukan hak Nabi royak saja. Bukan kelakuan Nabi, akhlak Nabi, perbuatan Nabi, benar yang Nabi ikrar, mengaku kata benar ni boleh kau tak boleh, itu semua daripada Nabi SAW. Sebab itu di akhir zaman ni seperti mana kita sebut kata, salah satu fitnah yang akhir zaman di hari ni marinya hadis plesu-plesu. Marinya hadis, kalau kita kecek bahasa nara kata hadis tak pakai rawa. Bukan seperti mana kalau kita kecek pergi sana kosi. Ustaz Mak kata lagu tu pada bukan daripada saya, tapi pergi sana saya tu, kalau saya dengar marahlah. Moga demo pergi sana pada kita. Apa lagi kita sore yang mana dia ceramah, dia sana pada Nabi, keadaan Nabi tak royak. Habis tu Nabi royak mula lagi dah. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Allahu akbar. Nipu pada Nabi, dusta kepada Nabi, bohong pada Nabi, hak Nabi tak royak kata Nabi royak, hak kata bukan sunnah Nabi kata sunnah Nabi, hak bukan perangai Nabi kata tu Nabi buat. Nabi kata lagu mana, falyatabawwa'u maq'adahu minan nar, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Pak dia ni aku saja. Habis tu kita sebagai orang yang mengikut Nabi SAW, salah satu daripadanya
yang tersebar dalam masyarakat kita di hari ini hadis maudhu'. Mana Syekh kita ada sebut saat ni berkenaan dengan hadis maudhu'. Cabaran di akhir zaman ni hadis maudhu', hadis plesu, hadis tak pakar, hadis tak tahu gapo ni disebarkan dalam masyarakat kita. Sebab itu hari ni kita nak dengar daripada tuan guru kita Syekh Wan Syukri kita, dia akan kupaskan kepada kita di antaranya alamat-alamat hadis maudhu' tu gapo dia. Bagaimana kita nak tahu kata itu adalah hadis maudhu' ke, itu hadis daripada sandaran Nabi betul tak betul. Sebab itu hadis ni kalau kita tengok yang dibagikan oleh ulama tu ada hadis maudhu', ada hadis dhaif, ada hadis banyak di antaranya. Sebab itu semua tu dia bukan duk dia mari itu hadis sudah dak, dia mari silsilah dengan sanad dia. Kena ada sanad. Orang ni kecek gi kepada orang ni, sungguh dak orang ni kecek gi kepada orang ni, sungguh dak orang ni kecek. Dan juga di samping-samping sanad situ cek pula peribadi orang. Adalah orang sikoh ke tak sikoh, kecek bohong ke tak. Dia cek pula nak boleh siapa hadis sahih, nak boleh siapa hadis daripada Nabi SAW kepada kita. Ulama tu dia buat apa dia panggil, kalau kita kecek ke dia sapu wi cuci supaya nak wi kita nampak ini adalah hadis daripada SAW. Tapi itu insya-Allah taala kita akan dengar daripada Syekh kita alamat-alamat hadis maudhu' yang tersebarkan dalam masyarakat khususnya pak kita Nusantara insya-Allah taala. Jazakumullahu khairan Ustaz Mat. Di atas apa yang kupasan yang mulia, yang bagus. Jadi kita sebagai umat Islam kita tahu dah kata kepentingan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap diri kita hari. Bukan makna tahunan, mingguan, bulanan, dak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena hidup dengan sekali dengan kita, sunnah dia tu kena hidup sekali dengan kita tiap-tiap minit. Bagaimana kita nak menghidupkan? Pasti kita kena tahu dulu kata dia tu sunnah ke bukan sunnah, kalah dia ke bukan kalah dia. Baik, Nabi kita ni wafat lagi. Kita boleh jawab dengan penuh mulut dah kata Nabi kita wafat ke tak ada lagi. Kita jawab dengan cara penuh mulut kata Nabi kita wafat. Apabila Nabi kita wafat, gapokah sedangkan agama Islam ni agama yang berkekalan sampai ke hari kiamat. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nabi itu heroyak kata mereka yang menyakiti mung, mereka itu akan meninggal dunia. Dan mung sendiri pun akan meninggal dunia juga, tak tekar di atas muka bumi ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immat. Makna kata Nabi Muhammad ni mati. Abu Bakar peroyak kata Nabi Muhammad ni wafat. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Sebagaimana Imam Al-Bukhari riwayat dalam kitabnya Tarikh Al-Kabir dengan sanad yang sahih. Siapa dia dak ibadat kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah wafat. Apabila Nabi itu tahu kata dia wafat, agama kita ni berkekalan sampai ke hari kiamat. Nak lagu mana? Nabi kata dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta dan Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak dengan sanad yang sabitlah daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi katalah mana? Kita dah dengar semua hadis tu. Nabi kata taraktu fikum, aku tinggal pada kamu dua perkara. Ma tamassaktum bihima, selama mana kamu itu berpegang dengannya. Nabi takbir dengan ma masdariyah, selama mana kamu itu berpegang dengannya dengan kedua-duanya, lan tadillu ba'di abadah. Tak, kamu tu tak akan sesat jalan lepas daripada aku pejam mata ni selama-lamanya. Sehingga riwayat satu lagi, sehingga kamu wahai umat aku jumpa dengan aku di kala haud nanti, pada hari kiamat nanti. Lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah Ta'ala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai asas. Ini sebagai asas. Kita nak faham Quran, pastilah kita tahu di sana ada syarat cara kita nak faham Quran. Kalau kita mengaji dalam ulum tafsir, tahulah
Dalam masalah hadis kita nak faham dia, kita ada ulumil hadis yang ulama kita tak siap-siap mari dah. Tetapi huminya yang tepat kita nak gantung iaitu kitab Allah Taala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita sebagai umat masyarakat orang Melayu kita Nusantara di sini dengar, terkadang dengar di telinga kita kata Quran hadis ni sumber kesesatan, dasar kesesatan. Kita boleh terima tu ini. Kita terkadang boleh terima perkara orang royak mari kita kata Quran hadis adalah, kalau kita turut Quran hadis tentulah kata itu sesat jalan dia kata. Berani kecek sebesar tu. Ni kita dak dengar. Kita dak dengar, dak tengok, dan kita kenal orang cakap dan sebagainya. Nya ambil cara mikir tu di mana? Ya tak baca hadis Nabi Muhammad ke alaihi salatu wassalam? Sedangkan dia rupa warasatul anbiya sebagai para apa nama warasatul anbiya maka saka Nabi, dia tak baca hadis Nabi. Kalau dia tak baca hadis Nabi, bagaimana nak mengaku kata dia tu warasatul anbiya? Dia dak oyak gapo pada kita? Nabi kata tinggal dua perkara ni, kalau pergi dua perkara ni tak sesat selama-lamanya. Tuhan jamin tak dalam Quran? Tuhan jamin. Tuhan kata lagu mana dalam Al-Quran? Tuhan kata famanittaba'a hudaya. Siapa dia ikut apa nama hidayah aku, hidayah pecah dua di situ ulama kata immal Quran wa immal hadis, Quran ataupun hadis. famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Orang tu tak akan sesak jalan dan tak akan binasa, hidup dalam keadaan celaka, tak ada. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Tapi hak Tuhan kata lagu mana? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa dia berpaling daripada pertunjuk aku, hidup pada dia dalam keadaan dhanka. Dhanka ni makna lagu mana? Ahli tafsir kata dalam keadaan sepik dada. Sungguh sepik sungguh. Panangnya apa sepik, hati apa sepik, gapo jadi sepik belaka. Buat apa? Karena dia berpaling daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Fala apa nama wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hari akhirat esok tu hipung bangkit dia dekat keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhan aku, buat apa mu tu bangkit aku dalam keadaan aku ni buta sedangkan aku duduk dunia hari tu celak molek? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Tuhan pun jawab, aku bawa datang kepadamu ajari aku hak molek tapi buat paling belakang daripadanya, hari ni kau nak terlupa katik terhadapmu. Itu jaza apa nama balasan Allah Taala terhadap orang paling daripada Alkitab was sunnah. Kalau gitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mubayyin. Apa makna mubayyin? Keterangan bagi Al-Quranil Karim. Kita klik pada madah kita bercakap asal sikit tadi. Tuhan kata aqimus salah. Kita boleh nak sembahyang kalau lah kita tak tengok Nabi? Tak. Sebab tu Nabi kata dalam hadis sahih Al-Bukhari, Nabi katakan sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyang oleh mung wahai sahabat aku sebagaimana mu lihat aku sembahyang lagu mana. Zaman kita tak ada nak tengok Nabi, sallu kama raai di situ ai kama alimtum, sebagaimana mu tahu kata Nabi sembahyang lagu mana. Sebab tu ulama kita ada waktu bik sifatus salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, cara rupa Nabi sembahyang lagu mana, ambil di mana tu? Ambil daripada kitab-kitab apa ulama kita duk kupas royak dalam kitab-kitab satu lah. Kita setengah-setengah apabila Tuan Guru Haji Abdul Halim Ahmad bawa datang kitab panduman sembahyang mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyagi pahal setengah-setengah orang kata tak pakai ulama, tak seturut ulama, panas diri dan sebagainya. Ini bukan. Coba kita bukakan diri kita, buka pandangan kita, baca kitab tu tengok ya guna ulama banyak mana dalam kitab tu. Sebab apa boleh jadi gitu? Kerana a'rada an zikri tadi. Dia paling daripada hidayah Tuhan, Tuhan buat jadi pandangan dia sepit. Oh kita ya lagu tu. Dak kita nak panggil orang turut Nabi, jejak lakas bagaimana ulama tu lah bawa datang mari kita nak tahu lagu mana kata Nabi buat gini, Nabi buat gini, Nabi aku ni, Nabi kata gini, nak tahu lagu mana kita orang duk kurang 15 ni. Tak tahu. Pasti kita kena tengok apa yang dibawa datang oleh alim ulama kita.
Ni kita jangan makan pengaruh juga. Quran tak we kita ikut dah. Kemudian apabila kita nak ikut Quran nak juga. Dia kata tak turut ulama pula. Nyahilah juga supaya nak we kita terlucuk daripada pah kita nak gantung hak asal. Juga Nabi itu ayat dalam Quran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Cara kita nak haji, Tuhan kata dalam Quran lagu tu, Nabi Muhammad kata khuzu anni manasikakum. Ambillah daripada aku cara nak haji. Bagaimana? Datangnya hadis Jabir ibn Abdullah dalam Sahih Bukhari panjang lebar membayankan, menyatakan bagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masalah membuatkan haji. Kalau gitu, kita sebagai umat Islam jangan sama sekali kita turunkan hati kita daripada mana? Daripada sumber asal tadi. Jangan kita percaya mana-mana pihak pun, walaupun saya sendiri. Kalau saya tukar pendapat, tukar pendirian, jangan turut, jangan pakai. Apabila dia rakyat tak percaya kepada Tuhan dan Rasul. Syaitanir rajim ni, khija dia ni yang nak kita tak masuk syurga. Ya jack kita tu baik pada syurga dah. Kamu nak jack kita pula tak sewi kelik pada syurga kena pula. Hak itulah rugi kita sebagai umat Islam kalau kita tak memahami ilmu pengetahuan. Kalau gitu, cara kita nak memahami hadis Nabi, nak pilihnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk nak guna bagi diri kita, kita sebagai orang awam. Kalau rakyat syarat pun kita nak pergi tak siapa, memang. Tetapi kita tengok sini. Guru saya pernah tanya, guru saya hebat-hebat di negara Arab. Dia kata bagaimana kita ni, bagaimanakah kalau orang kita ni, kita awam, tak pandai nak cari sanak, bukan sanak ke apa, kita tak erti hak tu. Nak buat lagu mana, nak pilih daripada mana hadis-hadis ni, nak ambil terima lagu mana. Dia kata gini, dia kata tengok kepada orang yang masyhur dalam media hadis, kepakaran dia, ada kebolehan, dia kecik hadis sampai muda tu lagi. Sampai ketua ada bawah tu, hak tu yang ledah tu. Kalau lah duk dengar kata orang ustaz tu ayat hak ni kecik dusta terhadap hadis Nabi ni, hak ni kecik bohong terhadap Nabi ni, tak sambil orang ustaz lagu tu, tak sambil. Kita sebagai orang awam kata itu lagu, jangan ambil lagu tu. Dalam Nusantara kita ni banyak hadis-hadis maudhu' lagi kita akan sebut sekali lagi. Cuma saya nak satu pengingatan kepada semua umat Islam di sini, kata hadis pasti kena ada silsilah. Apa makna silsilah? Talian dia daripada guru dia pada guru dia, guru dia pada guru dia, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis ada dua rukun sahaja. Kita tak payah faham masalah ni. Hadis rukun pertama sanad. Sanad mana kan? Perawi hak rakyat daripada orang tu. Cuba buka Sahih Bukhari. Qala haddatsana Humaidi, qala haddatsana Sufyan as-Sauri, qala haddatsana Muhammad ibn Muslim az-Zuhri, qala haddatsana Muhammad ibn Munkadir ila akhirih, sampai ke sahabat, sampai ke gitu. Itu makna sanad, rupa-rupa lagu tu panggil sanad. Yang kedua, rukun bagi hadis iaitu matan hadis. Matan hadis. Tetapi dalam umat masyarakat kita hak dengarnya matan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ruhi hadirun 'inda dzikri maulidi. Kita dah dengar. Berkatanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sesungguhnya roh aku datang tak kalau orang baca maulud Nabi, dia kata. Malah naik tangga Nabi kita. Setangga ni pakai uap belaka, kalau letih tak ada duduk mana Madinah. Mai ikut Yaman kata, mai ikut Mesir lagi, mai ikut Thailand kata, mai ikut Indonesia, Malaysia. Letih sikitlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hadis. Tengoklah semua kitab hadis. Kalaulah kitab hadis di depan kita ada tangan kita ni 50% kita kata hak duk tangan kita lala ni tak ada walaupun seketak pun hadis tu. Al-Bukhari tak tahu, Muslim tak tahu, Tirmizi tak tahu, Abu Daud tak tahu, Ibnu Majah tak tahu, An-Nasai tak tahu, Ad-Darqutni tak tahu, tapi yang sandar pada rawahu Ad-Darqutni, meriwayat akan hadis itu oleh Imam Ad-Darqutni. Gi balik dalam Al-Qutni tak ada. Dia kata kan, dia kata kamu dah ni sapuh tu baik pada hadis Sunan Ad-Darqutni, sapuh tu baik. Ya Allah. Pak kita pun percayalah, hanya bawa habis-habis bawa. Hadis ni ittifaq ulama sampai ke Azhar Syarif tak terima hadis tu. Dia kata lain.
Kalau di Mekah, di Urdun, di mana tahanan kecil ada, di Azhar sendiri pun tak terima kata itu hadis. Tengok. Satu. Lepas yang kedua, hadis dok jajar-jajar di atas muka bumi kita sini ni, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenalnya diri, maka kenalah Allah Taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata gitu juga. Kalaulah ini hadis, nas caya diriwayat dengan sanad. Mana sanadnya? Aina isnad sammu lana rijalakum. Mana sanad kamu? Tak ada. Yalah juga tu. Pada mana? Hingga Imam Nawawi sendiri riwayat dalam fatwa dia, Fatwa An-Nawawiyah, dia kata, "Hadza kalam Yahya ibn Mu'az As-Sufi." Ini perkataan Yahya ibn Mu'az As-Sufi. Orang Sufi kata lagu ni, bukan kalam Nabi. Tapi yang mulih tepat kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Al-kadhibu alayya laisa ka-kadhibi ala ahadin minkum." Hadis sahih. Dusta di atas aku bukan seumpama dusta di atas orang lain, wahai umatku, ingat molek. Sebab hadis mutawatir kata lagu mana? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa dia dusta di atas aku hal keadaan sengaja. Lagu mana sengaja? Ulama syarah makna ia kata ngagamuk. Hak ni hak bahaya. Kita kata dengan gamuk, nak wisdak mulut, nak wisdak panggil orang ramai sikit dengar kita dan sebagainya. Kita kecek qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, kenalah kita. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi jamin kata tepat kediaman dia api neraka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Hak tu kita takut. Allahumma ajirna ajma'in minan nar. Minta tahap jauh daripada buat kita semua daripada api neraka. Bahong di atas Nabi walaupun subay besar bakar pun api neraka. Jangan duk main. Kalau gitu itu dua hadis. Terkadang sakuk nu lambang di sekolah mana-mana tak sebutlah lambang sakuk jadi pai besar gini. Iklan besar lagu ni orang mai tegah anak dia sendiri, anak hak ngaji situ sendiri kata, "Ini bukan hadis ni tok guru. Mu ni kaum muda," ya kata. La ilaha illallah. Panawak lagu mana umat kita? Sebab tu mula-mula sekali hadis biasa tu kalau dalam ilmu mustalahil hadis apa yang lagu mana? La aslalah. Apabila sebut la aslalahu, tidak ada asal baginya, mana ini perkara yang tidak ada sanad bagi dia. Apabila tidak ada sanad, tak dinamakan hadis. Sebab itulah dalam Islam kita dia tak iktimad, tak bergantung di atas apa? Tak gantung di atas mimpi seseorang dalam masalah nak buat hukum syarak, tak boleh. Dia kena bergantung di atas apa hak Nabi kita kata. Bukhari ni mari, Muslim ni mari untuk nak cara masalah tu dah. Tuhan bangkitkan mereka itu untuk nak cara masalah hadis. Bukhari ni dalam otak dia 900 hadis, 900,000 hadis lebih dalam otak dia. Dia bawa data duk dalam sahih dia tadi itu 7,000 hadis lebih. Hak lain lagi tadi itu dia tak luar daripada tu. Nak ayat tu dia tapih sungguh. Sebab itulah hadis dalam Bukhari kalau orang nak tek ya tak boleh pergi. Kalau bahasa petani kata tak boleh pergi, nak pergi tak habis, tak kuasa nak lakah kepala Imam Al-Bukhari. Walaupun di dalam kitab At-Tatabbu'at bagi Imam Ad-Daraqutni, sekalipun di dalam kitab tu yang ada kritik masalah sanad, yang mata dak. Sebab Bukhari ni mata dia ni lebih teguh daripada matan Imam Muslim. Tak apalah situ, itu panggil kata bab-bab dia. Kemudian yang kedua, pasti kena ada di dalam hadis tadi itu, kita orang ngaji ni kena ada dhabtur ruwah. Apa makna dhabtur ruwah? Makna orang yang ingat tak molek. Kalau ingat tak molek, maka hadis tu jatuh daripada darajat sahih kepada hasan. Kalau ingat tak molek, jatuh pada darajat dhaif. Kalau teruk dah sampai ke darajat munkar, syadz, hingga akhir sekali di maudhu'. Seumpama seorang nama tokoh ulama nama Nuh ibnu Maryam yang dimasyhurkan Nuhul Jami'. Nuhul Jami' ni makna kata dia ni suka buat hadis-hadis plesu untuk nak menggemarkan, menggalakkan kita supaya baca Quran.
Kita ni kalau niat molek setara mana pun, tapi kalau tujuan kita molek tapi wasilah kita nak pergi tak molek, Islam tak aku. Bohong di atas Nabi, dusta di atas Nabi untuk nak buat apa? Untuk nak buatkan fadilat baca Quran, nak rajin baca Quran. Tapi letak hadis pelesu, man qara'a surah kaza wajada kaza. Siapa dia baca Quran gini boleh gini. Namanya Nuhul Jami'. Maka dihukumkan oleh ulama, kata hadza rajulun kadzdzab. Seorang ni adalah pendusta. Apabila dihukumkan oleh ulama lagu tu hadis jatuh pas tanah, lagu mana? Hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni Allahu akbar, hadis yang bahaya bagi kita. Tak boleh nak buat guna sikit pun. Sebab apa? Itu pelesu. Nak kata orang lain kata tak apa, itu tak boleh. Ini masalah yang kedua, dhabtur ruwah. Yang ketiga, adalatur ruwah. Kena adalatur ruwah tadi itu, seorang nak royak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena ada adalah, nak jaga maruah. Bukan duk tepuk meja tiap-tiap hari berjalan tak jaga maruah, makan tak jaga, pakai tak jaga, tak boleh. Muruah dia kena jaga, pasti kena jaga. Pakaian, cakap, gerak-geri, budi pekerti kena jaga. Sampai situ orang nak terima hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Lepas pada tu itu sakut paut dengan sanad tiga perkara ni sakut paut dengan sanad. Rukun mula-mula. Mate hadis jangan wada syaz dan jangan wijada apa nama al-illah. Syaz ni lagu mana? Yakni jangan orang royak hadis tadi itu walaupun dia itu ada kesikatan, dia ada kepercayaan dalam agama, akan tetapi dia royak mukhalafah orang lebih daripada dia. Kalau dia royak mukhalafah lebih pada dia, nasjah hadis tu dikirakan syaz, tak boleh terima walaupun orang royak tu siqah sama sekali. Misal kata Imam Bukhari wari satu lafaz, Imam Muslim wari mari satu lafaz, Tirmizi wari lafaz yang lain. Tirmizi nak orang siqah, akan tetapi mukhalafah dengan Bukhari dengan Muslim, maka hadis dia dihukumkan syaz. Kalaulah tuai hak royak tadi itu dhaif, seumpama orang-orang yang kita sebut tadi, kalaulah dia royak menyalahi dengan Bukhari Muslim hak lebih sikah pada dia, hadis tu baik jadi mungkar, tak pakat. Seumpama hadis semaya dalam masjid itulah, apabila hujan semaya raya dalam masjid hujan tu kan, hadis tu banyak ke hukum oleh ulama kata mungkar. Walaupun kita beramal dengan kerana ada keuzuran, tapi min haisu sekiranya hadis tadi itu gitulah nak royak wit. Gitulah cara-cara ulama kita. Tetapi masalah kita nak satu lagi, sumber kita tahu dah, tetapi satu lagi yang kita kena beri peringatan di sini, cara kita nak faham hadis, jangan sama sekali kita nak faham satu hadis, jangan. Hadis ni pasti kita kena faham merangkungi, jangan kita faham so. Bab istidlal, cara kita nak buat dalil dengan hadis, pasti kita kena pergi pada bab dalam usul fiqh panggil babul istiqra'. Istiqra' mana kata hipung semua hadis sakut paut dengan ini bab, kama dia baru waktu bek hukum. Kalau kita pergi jumpa satu hadis walaupun sahih, kita tak tengok hak lain, jangan kita gaduh waktu bek hukum, hak tu nak jadi belaga dengan apa nama hukum-hukum fiqh. Kalau kita tak pandai nak buat istinbat hukum, jangan kaca. Kita tak pandai, kita bukan ahli. Nabi Muhammad kata lagu mana? Dalam hadis sahih Nabi Muhammad kata, idza wussida al-amanatu ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah. Apabila kita serahkan urusan kepada orang bukan ahli, maka nanti tunggu selera. Hak ni hak kita bimbang, kita sebagai orang sunnah dah, kita kena tahu pula cara kita nak istidlal, cara nak mengambilkan dalil dengan hadis Nabi kita sebagai hak sahih dah, hak sah dah, pasti kita kena tahu. Seumpama kita kata ada hadis, senantiasa kita ada waktu baik semua hadis ni supaya nak kita faham dengan cara merangkungi, cara nak faham hadis. Lagu mana? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak. Imam kata daripada Nabi Muhammad alaihi wasallam, hadis itu hadis sahih. Nabi katakan, ilbisu min thiyabikum bayad fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakai olehmu akan pakaian yang putih, sebab pakaian yang putih itu adalah kebaikan bagi kamu, terutama lelaki itu.
Dan kapailah olehmu wahai umat aku akan orang mati di kalangan saudara kamu dengan pakaian yang putih. Maka kalau kita tak faham dalam masalah usul hadis, cara kita nak faham, bab kita nak pilih tu kita tahu dah tadi. Kepentingan cara kita nak pilih kita tahu dah dengan cara kasar-kasar. Tapi bab kita nak faham ni pula satu, kita kembali kelik pada asal. Apabila Nabi suruh ni kita kena buat tak? Apabila Nabi suruh kita kena buat. Maka Nabi kata ilbisu, pakai olehmu ni suruh, kata suruh dengan fi'il amal. Nabi suruh pakai olehmu akan pakaian yang putih. Maka pakaian yang putih tadi itu asal pada suruh makna lagu mana? Makna wajib lah. Al aslu fil amri tufidul wujub. Ulama kata dalam usul fiqh, hak Imam Syafi'i dan mana-mana lagi ayat kata asal pada suruh makna kata wajib. Tiba-tiba kita tak ngaji usul cara nak faham hadis, ya hukum lagu mana? Hak ni masalah. Berlaku di luar negara di mana? Di Rusia, di Amerika, masa-masa kita dok mengaji dengan mereka itu, masa dok beripung di tanah Arab tu, masalah berlaku gini. Masalah ambil hadis ni kita tebik dia tahu dia. Lagu mana? Maaflah dah. Kita orang tak pakai warna putih, pakai warna lain ni. Ya hukum kata mana? Hadza rajulun mubtadi', dia kata. Seorang lelaki ni ahli bidah. Awak apa? Kerana lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak apanya? Sebab Nabi suruh pakai putih dia tak pakai. Ni masalah. Ya masalah dia tak faham kata suruh di situ tu beri faedah gapo. Wajib ke sunat dia tak faham. Dia kata suruh ni tiap-tiap suruh ialah wajib. Tu masalah. Maka ulama tak ada siapa dia faham lagu tu. Walaupun seorang pun tak ada. Kalau kata ada, siapa cuba cek ke muka mari. Tak ada dia faham. Ulama hukum kata pakaian yang putih iaitu pakaian yang sunat bukan wajib. Faham di mana? Ambil daripada mata hadis tu. Di mana? Ini panggil qara'in. Cara kita nak faham hadis pasti kena ada tunjuk ke dalam hadis tu sendiri untuk nak fahamkan hadis Nabi. Nak boleh jadi sunat sebab Nabi kata lagi ni. Fa innaha khairu thiyabikum. Sesungguhnya pakaian yang putih itu adalah kebaikan bagi kamu. Kalimah khairun tadi itu orang panggil siratut targhib. Rupa-rupa Nabi nak menggemarkan. Apabila ada hadis apabila ada lafaz nak menggemarkan di situ, paling daripada wajib kepada sunat. Maka kita tak pakai pakaian putih pun tak ada gapo, tak jadi mubtadi', tak jadi bid'ah, tak jadi gapo. Hak hukum kata bid'ah mubtadi' silap faham terhadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni satu tangguh hak besar sekali. Sebab tu awal tadi saudara saya sebut ni Ustaz Khairul Muhammad Khaya kita sebut kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya daripada Muawiyah bin Muawiyah kata lagu mana may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Taala kanak nak jadi kebaikan bagi dia, Tuhan wi faham agama. Dengan sebab itu faham agama ni bukan sekadar baca, bukan sekadar kita talaki mudah-mudah gitu, bahkan kita kena tafaqquh fid din, kena fahamkan hukum agama dengan cara dia. Khawarij ni dia baca Quran bukan tak baca Quran, bahkan dia baca Quran banyak daripada sahabat Nabi lagi. Sampai ke merah mata-mata, kuning tu puasa tak berhenti, tetapi fahamnya sikit. Hak tu masalah pakai Quran, pakai hadis tapi tak faham maksud. Hak ni kena jaga. Jangan kita pakai Quran, pakai hadis kita tak tahu maksud. Jangan sama sekali. Jangan kita buat gitu. Itu panggil zalim diri. Ni ada hadis ni ada hadis ni. Hadis ni duk darajat mana? Hadis ni duk di maqam mana? Nak tak mana cara? Tak nak kira dah aku sendiri. Aku tu siapa? Man anta tu siapa? Aku ni piye? Kita kena pergi di situ dulu supaya kita tak jadi terlepak, jadi kelajak. Apabila kita tak boleh nak beza situ, situlah sama-sama sunnah bertekih. Sama-sama orang yang sunnah sendiri pun jadi tekih juga. Sebab apa? Punca saning. Faham hadis tak betul di atas apa hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanda. Nabi kata fa innaha khairu thiyabikum. Sesungguhnya pakaian putih itu adalah pakaian yang elok baik bagi kamu. Ulama kata hadza huwa sarifu minal wujub ila nadbi. Hak ning lah hak paling qarinah yang untuk paling alat untuk nak paling hadis daripada wajib kepada sunat.
Sebab tu pakai lagu mana, cak warna tu warna ni hak tak tegah lah agama kita, tak ada masalah. Ada baju tok cak tu, ada baju tok cak ni, tak apa, tak ada masalah. Tapi pakai hak putih, hak tu lebih utama. Hak banyak tu ya. Itu cara kita nak faham hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara ringkasnya, kita nak ambil boleh 2 minit. Alamat kita nak cek hadis maudhu', hadis palsu. Alamat kita nak cek, yang pertama sekali iaitu dia jadi punah dengan akidah kita. Apabila kita dengar hadis tu punah akidah, maka itu bukan lagu mana masalan. Kana Allah wala makan wa huwa al-an ma alaihi kan. Didapati Allah tak ada tempat, sekarang ni pun Tuhan tak ada buat gapo. Ni punah akidah. Ini perkataan sanad kepada Sayyidina Ali, mauquf di atas Sayyidina Ali, tapi tak ada sanad walaupun seketok pun di atas dunia. Dalam dunia ni tak ada. Palsu. Bagaimanakah Allah Taala tak ada buat gapo sekarang berhujah dengan itu hadis? Punah akidah, itu palsu, hadis palsu. Yang kedua iaitu dia mukhalafah dengan Quran terang-terang. Lagu mana? Dia kata hadis tetapi menyalahi Al-Quranul Karim. Seperti ada hadis kata malaikat turun daripada langit mari pada bumi minum arak pening, kemudian nak naik ke langit tak boleh. Ni menyalahi Quran. Tuhan ayat lagu mana? Tuhan ayat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak lawan, tak ada dosa, dia tak menyengah Allah Taala. Tiba-tiba merayat hadis ni ada dalam kitab-kitab tafsir. Hak kita punya baca tak kabar ingat buih mulut-mulut. Nya erak lagi nya terjemah nya pasal gitu pasal gini. Terkadang sejar hadis hak palsu tu. Ni masalah. Kita sebagai umat Islam jangan sama-sama. Nak tanya tak benar tu bukan daripada kita. Yang seterusnya iaitu apa nama? Menyalahi hadis hak sahih hak lain. Hadis sahih yang menyalahi. Seumpama man ayyana al-aina fala aina lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ayyana al-aina fala aina lahu. Tu siapa dia yang mentanyakan dengan lafaz aina, maka dia ni tak boleh Allah Taala tak boleh nak tanya dengan lafaz aina. Tiba-tiba mari dalam hadis Muawiyah ibn Hakam As-Sulami dalam Sahih Muslim, Nabi tanya kata aina Allah, di mana Allah. Hadis Sahih Muslim. Maka hadis kata man ayyanal aina fala aina lahu, yang ada dalam kitab-kitab tu itu bukan hadis, kerana menyalahi dengan hadis Nabi Muhammad hak sahih. Bahkan tak ada dalam kitab Ahli Sunnati wal Jamaah, ada dalam kitab Al-Kulaini, Al-Majlisi dan sebagainya daripada puak-puak kumpulan Ar-Rafidhi Syiah masalah. Ini kita tak tahu. Sebab maaflah deh, ilmu hadis paktai kita ni dhaif. Sedangkan tokoh dalam mazhab Syafi'i, tak sama mazhab lain lah, lama kata mazhab lain pula, mazhab Syafi'i saja wak tentang masalah hadis palsu ni bukan satu kitab. Imam As-Suyuti wak kitab Al-Masnu'ah fi Hadisil Mawdu'ah, Imam Suyuti sendiri wak 3 jilid, mana baca. Lain lagi kalau nak pakai hak apa nama Maturidi, Mulla Al-Qari dalam kitab ni Asral Marfu'ah fi Akhbaril Mawdu'ah, beratus hadis waktu bi hadis maudhu'ah saja, hadis maudhu' dalam ni panggil maudhu'atil kubra. Ustaz-ustaz kita ada kitab-kitab ni, kita mari baca atik tak apa di masjid supaya nak baca, nak jaga daripadanya, boleh ni kitab ni. Kemudian ada kitab nama Al-Masnu' fi Ma'rifatil Hadithil Maudhu' bagi apa nama Mulla Al-Qari. Ni kitab ni kita mari tengok kitab kita hak ulama tu. Ni Maturidi, ni orang Maturidi, bukannya orang kaum muda kaum gapo dak. Ni dia mau tulis mari supaya nak kita tu lepas daripada hadis maudhu' paktai kita. Tok guru yang dikasihi, yang ada di tempat Nusantara kita ni, sebagai nasihat kita dengan bersih hati, kamu adalah orang yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masyarakat. Allah Taala muliakan kamu, akaknya darajat kamu. Janganlah kamu buat turunnya darajat kamu sampai kena pergi duduk di leset soal sebagaimana Nabi itu janji dalam hadis yang sahih yang kita dengar tadi. Tak layak kita sebagai guru nak duduk sikap lagu tu. Itulah orang panggil sedikit daripada apa yang kita boleh kemukakan kepada saudara kita di sini, supaya perkara itu boleh tertanam di dalam jiwa kita, hati kita, supaya kita boleh beramal, boleh kita menjauhikan perkara-perkara yang tidak bagus
untuk kita menyelamatkan diri kita daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaan Allah Jalla Jalaluh. Itu kita serahkan kepada Ustaz Mat kita. Alhamdulillah, kita telah dengar kupasan daripada Syekh kita berkenaan dengan hadis-hadis maudhu' yang tersebarnya dalam masyarakat. Di antaranya contoh-contoh yang kita boleh dengar tu merupakan sedikit contoh sahaja dan juga banyak lagi di kalangan hadis-hadis yang sapanya pada kita. Mari dengan rupa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan daripada Nabi, tetapi sebenarnya itu bukan sandaran yang sebenarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, jadi pihak jawatan dia di atas mesej pada saya kata, bagi sesiapa yang ada soalan, ada soalan lah dan nak tanya, cuma kadang-kadang semua bukan soalan tu kita nak jawab. Dan kadang-kadang kita kena tengoklah kepada soalan yang adik kakak nak tanya. Habis tu kalau siapa ada soalan, setelah lagi kita nak buka untuk tanya sud pun boleh. Ni suruh kepada tok guru kita lah. Kalau dia nak jawab pun boleh, kalau tak saya jawab pun tidak ada masalah, kerana apa dia panggil, bagi sesiapa yang ada soalan tu boleh kita tanya setelah lagi insya-Allah taala. Maka alhamdulillah, kita dah dengar di antaranya cara-cara kita nak terima hadis daripada Nabi tu, hadis yang sampai kepada kita yang apa dia panggil silsilah dia tu mari dengan keadaan adanya sanad daripada sahabat pergi kepada tabi'i, pergi kepada tabi'i, pergi kepada orang itu. Mana kata dia ada sandare klik kepada Nabi. Itu martabat hadis. Sabit tu dalam ilmu mustalah hadis pun dia ada tak martabat. Bukan semua tu jadi hadis belaka. Bahkan dalam hadis tu dia nak ada hadis sahih, turun daripada sahih pula tengok kepada adalah rawi pula lagu mana. Klik kepada ilmu yang kita perlu kena ambil belajar dalam tempat kita insya-Allah taala. Maka alhamdulillah, saya pun tak sepanjang kerana masa yang kita nak dengar daripada syekh kita tu insya-Allah taala. Soalan yang terakhir pada malam ni yang kita nak kupah, bagaimana kita nak terimakan hadis pada masa sekarang dalam keadaan kita duduk dalam zaman fitnah penuh dengan apa dia panggil hadis-hadis maudhu'. Kadang-kadang marinya kita sendiri pun tak tahu dah. Kadang-kadang dengar daripada itu waktu baik hadis daripada Nabi tanpa kita nak tengok cek pun kadang-kadang dah. Sebab itu kita sebagai orang dengar ni, bagaimana kita nak terima hal keadaan kita dengar hadis daripada ustaz seorang, daripada tok guru, dia kata daripada Nabi. Kerana syekh kita pada sebut dah saat ni, tapi di akhir zaman ni merupakan cabaran bagi orang yang awal semacam kita ni. InsyaAllah ta'ala kita serah kepada syekh kita sebagai soalan yang terakhir. Dan juga bagi siapa yang ada soalan tu boleh serah soalan kepada saya. Kemungkinan dengan masa yang tak ada tu kita sekadar pilih soalan yang apa yang kita nak syekh kita jawab insyaAllah ta'ala. Ya, itu soalan ke apa Ustaz Mat sana? Bismillahirrahmanirrahim. Masalah cara kita nak terimanya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa sekarang ini, ya kita kena tak gini dulu hati kita. Yang pertama, kita kena balik orang nak mengajar sendiri itu. Balik orang nak mengajar sendiri, kena buatnya kesimpulan untuk diri dulu. Nak naik tah member ke, nak mari duduk di sini ke, pasti dia tadi itu cedek mari siap-siap dah hadis. Jangan sekadar royak hadis tetapi tidak royak siapa dia riwayat. Hak ni masalah. Yakni kita nak terima hadis terutama khutbah Jumaat. Pasti kita terima daripada orang royak hadis rawahu fulan. Dia royakkan hadis ni Bukhari ke, Muslim ke, Abu Daud ke, Tirmizi ke, Nasa'i ke, Ibnu Majah ke, Imam Ahmad ke, Imam Malik ke, siapa? Kena ada rawahu. Dalam bahasa moden sekarang kena kata akhrajahu fulan ibnu fulan. Mengeluarkan hadis ni dia daripada demo tu demo ni. Hak molek sekali kita kena pakatlah di sini semualah dah. Asatizah kita kena pakatlah, ustaz mak kita sendiri, saya sendiri kena hafalkan hadis sekali dengan rawi.
Kenapa untuk dalam diri kita ni, siapa dia royak hadis tu? Kita nak kemuka kepada umat masyarakat, royak hadis ni biar. Dalam kitab mana? Sekadar tu tak apa dah. Tapi balik tokoh-tokoh ulama kita yang nak sah lagi daripada orang ngajar ni. Kita sebagai orang nak ngaji, nak kita pilih sendiri, ya tak boleh nak salah kata nak kita pilih dengan sendiri ni payah. Balik kita orang ngajar ni pasti royak hadis ni biar royak dalam kitab mana, darajat gapo. Kalau bukan Bukhari Muslim kena royak darajat. Sekadar tu tak apa dah. Sebab tu saya show lah, saya makna kata nak kemukakan iktirah di sini. Kitab yang molek bagi kita sebagai pendakwah ni ada duduk di tepi kita sebagai kitab rujuk ke ni. Yang pertama kitab Riyadhus Salihin bagi Imam An-Nawawi. Yang kedua kitab Jami'us Saghir bagi Imam As-Suyuti yang ditahqiqkan oleh Syekh Albani ataupun lain pada tak apa, tak ada masalah. Tak tepi kita nak gapo hadis tu duduk situ belakang. Semua tadi itu duduk situ belakang. Masa duduk mengaji tu ya kena hafal lah kitab-kitab lagu tu. Kena mengaji kitab apa kisah hadis ni, ya kena mengaji, kena mengapa, kena bergapo. Tapi hak tu elok. Kita sebagai asatizah, guru, orang nak mengajar, siapa pun nak kemukakan ilmu pada umat masyarakat, pasti kita kena royak kepada umat masyarakat dengan apa? Dengan hujah selalu dah. Balik kita dengar situ sudah. Kita awam ni dengar situ sudah. Royak saat ni, biar dia royak. Kita dengar tu ya royak. Sudah tak apa. Kalau mari kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la syaikha lahu fasyaitan syaikhuhu ni, tak ada biar royak. Kata hadis ni Abu Hurairah kan royak daripada Nabi ke, Muaz ibnu Jabal ke, Abu Sa'id Al-Khudri ke, tak ada riwayat pula Bukhari ke Muslim ke Abu. Tak tu tak sah terima. Tak sah kaca. Sebab apa? Sebab itu bukan hadis dah tu. Itu cara mula-mula yang kita nak tak sebagai panduman untuk kita nak memilihkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman yang kita ini ada. Sekadar itulah. Itu wallahu alam. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Syukur kita kepada Allah Taala sebagai malam yang mulia yang kita boleh menuntuti ilmu agama Allah Taala khususnya, dan juga sebagai barulah bagi kita ni. Dan saya rasa saya sebagai orang duduk mengajar pun duduk dengar fok kita, kadang-kadang kita berasa kata benda ni apa dia panggil sebagai satu ilmu baru bagi kita, benda-benda kata. Dah, kerana tempat kita ni sekadar ceramah, dah hari ni nak kecek modok gapo, dah ko 2000 bapak, dah anak yang soleh, lebih kurang tu je. Cuma hari ni dia sebagai asas dia panggil. Dia bukan sekadar kata ceramah habis cerita dak. Seperti mana Syekh kita sebut kata benda ni adalah benda yang kita kena bawa. Sebab tu Nabi SAW dia suruh supaya kita ni dengan gigi dah kemah hadis Nabi, kitab Quran dan juga hadis Nabi ni bin nawajiz. Ada dia mari hadis dia mari ni dengan keadaan pahit. Walau kana murran, Nabi kata walaupun mari dengan keadaan pahit sekalipun, apabila itu adalah kebenaran daripada Allah Ta'ala dan Rasul, perlu kita kena terima. Habis tu walillahilham, kita tujuan mari pada malam ni, saya yakin kata kita mari kerana nak keredaan daripada Allah Ta'ala, menututi ilmu yang kita terima daripada Syekh untuk nak mengamalkan seperti mana Syekh kita sebut. Kita dengan hadis bukan setahun sekali, bukan 2 minggu sekali, bukan sebulan sekali, tak, setiap hari, setiap minit. Hidup kita adalah kita kena hidup mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan kita, sebab tu perbeza di antara ibadat dengan adab. Adab dia beza dengan ibadat. Ibadat ni benda yang kita buat boleh pahala. Kita buat boleh pahala. Mari masuk masjid, kita niat iktikaf, duduk dengan orang ngajar, semua boleh pahala belaka. Tapi orang mari dengan keadaan tak ada niat, mari berasa orang ngajar ikut, dia tak niat, dia berasa kata kira atau tak ada apa, mari pun tak apa, tak mari pun tak apa, dia semaya, begitu juga. Sebab tu dalam ilmu agama khususnya dia perlu pada ngaji dan belajar. Dan walillahilham, insya-Allah lepas pada ni kita pergi kepada tajuk pula. Dan kita masuk pada tajuk gapo, kita nak hak gapo, cara semaya Nabi mengikut hadis riwayat sahih. Mari Nabi takbir lagu mana mengikut hadis.
Hadis ni kata Nabi takbir lagu ni, tengok oleh sahabat seorang ni, kita buat pula tajuk yang mana kita nak mendalami supaya gapo? Kita mati sikit lagi tu kita puas hati dalam ibadat yang kita buat. Puas hati kerana gapo? Kerana kita buat tu mengikut yang Nabi royak dah kata sallu kama raaitumuni usolli. Kamu semaya seperti mana kamu tengok aku semaya. Sebab tu walillahil hamd pada malam ni kita terima kasih kepada Syekh kita semenjak daripada pagi lagi. Semenjak daripada pagi berkenaan dengan hadis 40 hadis Imam Nawawi, dan juga malam pun mai kongsi pula dengan kita, dan juga kita mintalah doa kepada Allah Taala supaya Allah Taala cepatkan semua penyakit ustaz kita, Ustaz Khairul Ikhwan, dan insya-Allah taala. Maka inilah sebagai malam ni yang kita bersama dalam majlis kita, dan juga akhir kita nak buka soalan sikit, boleh Ustaz? Sekadar kita boleh kongsi lah dengan soalan yang kita nak tanya. Kalau siapa nak tanya, insya-Allah kita wish kita boleh minum air dulu. Siapa ada nak tanya soalan berkenaan dengan khususnya dalam masalah ibadat kita, dalam masalah muamalat kita, dalam masalah manhaj kita, dan insya-Allah taala kita boleh tanya lebih kurang masa yang lebih untuk kita nak tanya insya-Allah taala. Dan juga sebelum daripada ni, Ustaz ada nak gapo sikit tak? Ada ni insya-Allah taala. Ustaz Azan kata ada soalan malam ni, boleh insya-Allah. Ya salam. Tak ada. Tak ada. Insya-Allah. Orang lain ada. Ya, salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nak soalnya dua daripada tajuk malam ni lah dah. Hanya masuk dalam daurah tadi tu, Ustaz telah bagi kata hamba Allah ni dia berdoa tetap Tuhan terima 3% dah, 3 cara. Satunya Allah Ta'ala terima apa yang kita berdoa, yang kita minta tu. Yang kedua, kita minta benda lain, Allah Ta'ala bagi kesihatan. Yang ketiga, Allah Ta'ala tidak bagi di atas dunia, dia bagi nanti tunggu bagi hari akhirat esok. Maka yang duk hibur pada hari ni, masyarakat hari ni nya, kadang-kadang ibu bapa tu lemah, tak ada semangat untuk nak menadah tangan memohon daripada Allah Ta'ala, iaitu kita telah tahu kata banyak ke pemuda terjemuh dalam benda-benda penagih. Kalau ikut jalan tak tahulah dah, kalau ikut menara kita ni tukar dengan orang jual kakung ataupun jual sirih, benda menagih dah. Oleh itu supaya kadang-kadang ibu bapa tu duduk dengan air mata kerana anak ni terjemuh dalam benda bertagih, berdoa belah-belah setahun tidak dapat hidayah juga anak, yang kita tidak maulah dah anak kita terjemuh pasal tu. Tapi apabila terlibat dah, maka minta ustaz bagi tahu bagaimana untuk ibu bapa nak dapat ketenangan hati dalam hendak menepuhi masa depan, dan bagaimana cara untuk kita nak munajat berdoa dengan Allah Ta'ala. Oleh itu minta sedikit ustaz bagi tahu pada malam ini, insya-Allah. Sekian, wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah kita sebagai umat Islam ni, Allah Ta'ala senantiasa cubalah kita. Apabila kita duduk atas dunia ni, tak boleh nak lari daripada cubaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dunia adalah darul ibtila, tempat yang Tuhan nak cuba. Tak kok tu kok ni, bukan darul jaza, bukan tempat yang Tuhan nak balaskan kepada kita. Cuma fitnah yang duk berlaku sekarang ni, kita sebagai ibu bapa, tak ada siapa pun
yang mau nak anak kita tu jadi seumpama benda hak duk jadi tu. Tetapi yang eloknya kita tengoklah, kita kembali kelik pada hadis yang sahih yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita terhadap kita sebagai umat Islam ni, iaitu penyakit zaman dulu ni lebih kurang zaman kita ni ya. Penyakit mana kata mudaratkan diri kita ataupun mudaratkan diri orang lain. Caranya Nabi royak kata ada orang kita biasa duk dengar sama kisah ni. Kisah ni kisah sungguh dan Nabi royak sungguh dalam hadis sahih tu. Kata ada orang bunuh orang 99 orang berasa nak taubat diri daripada kesalahan. Cuma dia pergi jumpa dengan orang yang tak ada ilmu pengetahuan, sekadar adanya soleh, ada sifat sifat soleh dia tak ada lah. Tapi dia tak ada jadi orang tu alim reti pandai tak. Lalu dia pun bunuh orang tu, jadi cukup bawa jadi 100 orang. Apabila cukup 100 orang, berasa juga nak bertaubat dalam diri kita. Kita lah sebagai kita orang nak mula-mula, nak hati nak mula-mula tu ya duduk di suasana. Caranya hak ni pergi balik ilmu nafsi lah sikit, balik cit withaya sikit. Ilmu nafsi ni ya, cara kita ni ya kena halih daripada kawasan kita duduk ni. Kalau kita tak halih kawasan kita duduk anak kita, ya kita tak boleh nak buat, tak boleh nak buat kan. Sebab dalam agama kita ni Tuhan nak uji satu perkara mengikut sebab. Summa atba'a sababa, Tuhan suruh mengambilkan dengan asbab. Maka kita nak buat lagu mana? Halihkan dia daripadanya. Halih daripada tempat hak kita duduk. Nak buat lagu mana? Sekarang lah ni kerajaan pun sokong sun, tempat bambat pun ada, gini pun ada, gini gitu pun ada. Ada perkara-perkara hak tu hak boleh tolongkan kita. Kalau kita buat lagu tu insya-Allah taala. Lepas pada tu kita carilah hak ning salah satu daripada perkara yang elok juga kita kena buat. Kita cuba cari orang manakah mustajabid doa. Kita terkadang kita minta dengan Tuhan tapi tak zahir ijabah Tuhan terhadap kita. Boleh jadi kita tu adalah gapo dengan Tuhan, Tuhan tak uji serta merta. Kita nak buat lagu mana? Cari tengok orang mana hak mustajabid doa. Orang ada di kawasan kita ni, ada orang hak Tuhan terima doa serta merta, ada. Bukan tak ada. Tanyalah, carilah orang lagu tu, minta tolong dia tu, we doa kepada anak kita, keluarga kita, insya-Allah benda tu akan tubik daripada kita, pergi tubik daripada kita. Benar ni satu hari lah Nabi sallallahu alaihi wasallam royak kepada Sayyidina Umar, "Hei Sayyidina Umar, apabila mung jumpa dengan Uwais Al-Qarani, mung suruh dia tu berdoa kepadamu sebab dia tu mustajabid doa." Ya orang kok Yaman kok noh. Daripada ahli sejarah orang kok Yaman, tapi orang paling buat baik sekali dengan mak dia. Kalau dia minta gapo dalam minit tu lah Tuhan beri. Satu hari Umar jumpa dengan dia, Sayyidina Umar bukan orang biasa, khalifatul muslimin. Tak boleh nak selesai masalah tu pergi jumpa dengan dia supaya dia tu berdoa maka selesai masalah. Itulah jalan yang kita boleh buatlah, jawab kepada ayah kita ni supaya nak ada jalan keluar. Pas gapo-gapo pun yang pertama yang keseterusnya kita mari keceklah dengan ahli jawab tem masjid kita, orang dalam kampung kita. Cuma saya minta satu lagi pada hak jadi ketua-ketua tadi tu, kecek gapo-gapo ada jalan keluar. Jangan kita kecek jadi sutuk. Terkadang kita kecek ketua dah tu, kecek jadi jalan sutuk. Apabila sutuk, rakyat kita, makmum kita nak gantung dengan siapa. Situlah tempat yang kita sebagai ketua kena ambil sikap. Keceklah lagu mana ada jalan keluar. Ambil sikap doktor duduk di hospital. Tahu cerak-cerak dah kata gitu-gitu nak jadi lagu mana. Oh tak apa, insya-Allah hingga gitu. Kecek jadi apa? Ada semangat semua. Semangat ni yang penting. Hak ni juga berhajat kepada guru-guru kita, asatizah kita, ustaz-ustaz kita ni yang kena terbiahkan masyarakat. Jadi kata boleh sama-sama kita tu kecek ada semangat. Itulah sedikit daripada pertunjuk taujihat daripada saya yang terlitah di dalam akal fikiran sekarang itu. Wallahu alam. Jazakallahu khairan atas soalan dan juga jawapan daripada Syekh kita. Alhamdulillah, itu sebagai ujian daripada Allah Ta'ala dan juga
dalam dunia ni ujian yang tak sama. Di mana kita tengok Nabi dulu pun ujian yang tak sama. Nabi Nuh Allah Ta'ala uji dengan anak, dan Nabi Ibrahim Allah Ta'ala uji dengan dakwah dia, banyak perkara. Sebab itu kita tengoklah tauladan daripada mereka-mereka dulu yang Allah Ta'ala uji mereka. Sebab itu di hari ni kita ni jangan putus asa dalam doa kepada Allah Ta'ala. Walaupun anak kita duk apa yang kata dalam keadaan tak comel pun, jangan putus asa kita sebagai ayah. Doa banyak kepada anak, insya-Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan tunjuk jalan yang betul kepada kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah pada malam ni. Ada soalan? Ya, sila. Bismillah. Assalamualaikum. Kita tanya soalan para biasanya babo goyak kata manusia dekat mati ada setan mari buat rupa ibu bapa ngajak belah lek kanan ajak masuk agama Yahudi, belah kiri agama Nasara. Hadis ni ada sungguh tak ke hadis? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang disoal itu ada sebut di dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwal Al-Mauta wal-Akhirah bagi Imam Al-Qurtubi. Ada sebut di dalam kitab At-Tadhkirah fi Zikri Ahwal Al-Mauta wal-Akhirah bagi Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Atau syaitan tu mari dengan rupa ibu bapa mengajak gitu dan gini. Hadis tu duk darajat la ba'sa bihi. Mana kata bolehlah kita nak ambil wak jadi al-ibrah, wak pengajaran dengan dia, bukan kita wak iktimad lah perkara-perkara tu. Hak iktimad, hak molek sekali, hendaklah kita itu istiqamah di atas iman kita, Islam kita, ihsan kita. Insya-Allah akhir kala kita dengan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sebagai Imam Ahmad riwayatkan dalam musnad dia dengan sanad yang sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Terima kasih. Alhamdulillah, itulah sebagai majlis kita pada malam ni. Sekali lagi pihak saya pengerusi, terima kasih kepada Imam Khatib Bila dan juga pihak penggawai yang sudi mengadakan majlis seperti ini supaya ahli kampung kita dapat ilmu yang bermanfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga saya tengok malam ni sekadar kenal tu daripada Nara pun ramai juga, daripada Kampung Baru, Khairiyah, dan juga daripada Masjid Patan Nara pun ada malam ni. Alhamdulillah kita boleh berhipung semacam ni. Itu adalah izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoalah kepada Allah Taala, Allah Taala akan berhipung kita dalam syurga seperti mana dia berhipung kita pada malam ni. Amin ya rabbal alamin. Maka majlis kita tidak terlupa, terima kasih fajazakallahu khairan jazak kepada Syekh Wan Syukri yang sudi beri ilmu kepada kita pada malam ni. Sampai itu insya-Allah taala akhir majlis kita, mari kita sama-sama baca doa kafarah dan juga suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.